Akbar. Berkira-kira nak bagi salam, hutang aku tak bayar lagi, tak ada aku nak dekat dengan dia, katanya gitu kan. Siapa bayar hutang aku beri salam. Tak gitu ya Mia. Oh, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bagi kita ucapan yang beri bahagia antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang awal bila dia sebut masa dia masuk Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, antara yang awal yang disebut berdasarkan hadis yang sahih menyebutkan bila Nabi sampai ke Madinah ni, antara yang awal yang Nabi ingatkan orang Madinah ialah ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia, afshus salam, ya ayyuhan nas afshus salam bainakum, sebarkanlah salam antara kamu. Watasilul arham, 2, eratkanlah silaturahim. Watasilul arham, dan bagilah makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Ya ayuhan nas afshus salam wa tat'imut ta'am wa tasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Ada 4 perkara yang Nabi sebut antara yang awal bila sampai Madinah. Mulanya dengan wahai sekalian manusia, 1, sebarkanlah salam. Itulah saja, nak 2 kali pasal salam Umi bila saya beri hukum bagi salam tak adalah wajib. Maknanya kalau berwajib dah berdosa dah kita hari-hari tak bagi salam ya Mi. Macam wajib kita fardu salat pula. Tidak. Bagi salam hukumnya sunat. Tapi jawab salam kata ulama hukumnya wajib. Jadi janganlah aku je yang doakan kau selamat, doakan kau rahmat, doakan kau berkat. Bahagia tak kalau dapat 3 tu ya Mi ya? Selamat, berkat, rahmat. Ya Allah, tu semuanya datang dari Allah Subhanahu Taala. Jadi bila saya bagi kat Umi atau Umi bagi kat suami, bagi kat anak-anak, bagi kat kawan, Umi doakan dia dengan 3 dalam 1 yang bawa bahagia dalam hidup kita. Apalah kiranya kalau dapat rahmat dari Allah. Ni tengah duduk atas rahmat Mi. Sekarang ni tengah duduk atas rahmat. Bukan Cik Rahmat, tengah duduk atas rahmat. Nampak duduk atas kursi Mi, nampak duduk atas kapet Mi. Tapi maknanya kalau Allah tak beri kasih sayang, tak bangun aku lagi pagi ni. Kalau Allah tak bagi aku nikmat, tak boleh teguk air lagi aku pagi ni. Kalau Allah Subhanahu tak bagi aku kasih sayang, tak dapat jumpa orang lagi aku pagi ni. Boleh bangun. Berapa ramai orang tidur tak boleh bangun pagi. Gerak dah tak gerak lagi dah Mi. Alhamdulillah kita sedar boleh bangun, ni rahmat Allah. Ni tengah duduk atas rahmat. Kita jumpa orang pula, kita doakan orang tu. Mudah-mudahan selamat awak, mudah-mudahan rahmat awak, mudah-mudahan berkat awak. Secara tak langsung dalam salam kita. Kalaulah orang datang dekat dengan kita, tiba-tiba cakap dengan kita, Kak Nomah mudah-mudahan selamat Kak Nomah, rahmat Allah kat Kak Nomah, berkat Kak Jijah, Kak Ani, Kak Salmah. Tiba-tiba orang datang, kita cakap 3 benda macam tu dekat muka kita. Apa perasaan kita Mi? Oh Mi, nampak memang belum kena kopi lagi nampaknya. Bayangkan kalau orang cakap macam tu kat kita. Kita kata, ya Allah terima kasihlah Kak Ani, awak pun sama. Kita kata, bukan senang nak dengar orang cakap sekali 3 macam tu. Rupanya ada orang cakap masa dia beri salam. Ni nanti banyak-banyak bagi salam bila jumpa anak kita. Banyak bagi salam jumpa suami kita. Banyak bagi salam jumpa kawan kita. Seolah-olah dalam bahasa kita yang mudah,
Itulah yang aku sedang doakan orang. Jadi bagi salam tu sunat, tapi kita dah doakan orang yang dapat doa kita tu wajib balas salam kita. Walaupun hutang dia tak dibayar lagi. Dia wajib jawab. Sebab itu Umi bila Umi solat Umi habis je semayang, Umi akan beri salam. Umi tak kenal pun orang sebelah tu, tapi Umi bagi salam kat dia. Umi dapat balik tak salam dia? Dapat. Mi kiri kanan bagi salam, Umi pun dapat balik. Alhamdulillah. Jadi nak kata pagi ni syukur Mi, kalau kita sebut tajuk kita bahagia dunia akhirat, kita ada satu perkataan yang menjadi ucapan, dan bukan sekadar ucapan, tapi satu perkataan yang jadi doa kepada kita untuk dapat bahagia. Di mana Mi? Dunia dan akhirat. Dengan sebab salam mengucap itulah dapat yang kedua dalam hadis tadi. Wa tat'imut ta'am, yang kedua beri makan. Nampak macam dah ada bungkus-bungkus kat luar tu kan. Dan dapat pahala ahli-ahli jawatan kuasa masjidnya yang berusaha, dapat pahala. Umi yang datang bawa macam-macam, kadang-kadang masak kat rumah, aku nak bawa ke surau katanya. Nak bagi orang makan, tak kira siapa dapat rasa-rasa lah. Ni Nabi sebut dulu masa masuk Madinah, kau beri makan kat orang. Yang kedua, bahagia tak Mi? Oh Mi. Dia kalau dah 3 kali tu memang confirm sayang Mi. Bahagia Mi, tiba-tiba pagi-pagi kalau ada jiran datang hantar nasi goreng kat rumah kita, bahagia tak? Bahagia, Alhamdulillah. Mak baru terfikir-fikir nak sarapan apa. Lepas itu Islam, Nabi SAW ni sambil duduk sambil selawat ni Mi, mudah-mudahan melimpah ruah lagi ganjaran Allah ke atas Umi semua. Ada apa-apa buat tu ingat, niatkan kerana Allah SWT, baru bahagia Mi. Jangan masa hantar makan tu fikir dalam hati, aku bagi nasi goreng, kok dia bagi nasi maklubah. Nanti tak dapat balasnya, tak bahagia Mi. Kerana niatnya nak dapat balasan. Kita niat nak dapat balasan Allah, tenang hati Mi. Datang berganda-ganda lagi. Itu yang nak diingatkan diri kita. Yang keduanya, wata ta'amut ta'am, kau bagi makan. Yang ketiga, watasilul arham, bagi salam, eratkan silaturahim. Bagi makan, eratkan silaturahim. Semua ni bawa bahagia dalam hidup. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, makan-makan langkau, tak makan langkau. Kalau kat rumah nak makan tak mengajak mak, mak makan tak mengajak suami, suami makan tak mengajak isteri, ada bahagia? Hidanglah sebanyak-banyaknya. Makan tak pelawa, ngajak pun tidak. Lambat kita makan, buka periuk, habis. Dia kira siapa cepat, siapa dapat Mi. Tak ngingat-ngingat orang belakang. Kalau begitulah dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada bahagia? Tak ada bahagia. Aku nak bahagia, aku makan, beri orang makan. Waktu tu ta'am. Aku nak bahagia, aku nyapa orang, orang nyapa aku. Itulah salam. Ini yang Nabi ingatkan bila masuk Madinah tu. Macam mana nak erat satu rahim, macam mana nak bahagia, maknanya kat dunia, dan kau dapat pahala. Kat akhirat kau pun tercatat. Mi, setiap apa Umi buat, walau pada hati, wal katibin, kiraman katibin. Pada Umi ada kiraman katibin. Siapa kiraman katibin? Malaikat yang kiram, yang mulia. Katibin, sifatnya apa Mi? Tulis. Dia tulis ni, dia catat ni. Yang Umi buat baik tadi, beri salam ke orang, yang Umi beri makan ke orang, yang niat Umi baik, mudah-mudahan jadi sedekah. Yang bau Umi baik nak eratkan satu rahim, satu taman, satu jiran tetangga, ingat-ingat bagi-bagi hadiah-hadiah, sedekah-sedekah. Ini tak pernah tidur ni, dia ada shift dia. Tolong tulis kalau baik-baik. Itu juga yang tak baik.
Alhamdulillah. Yang ketiga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasilul arham, eratkan silaturahim. Dan yang akhir sekali, kalau kau nak bahagia dunia akhirat, hak orang kau bagi, hak Allah kau bagi. Baik itu di akhir hadis itu menyebut, dah beri salam 1, beri makan 2, erat silaturahim 3, yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Kau bangun malam, kau solat, ketika itu orang tidur. Kau nak dunia, kau nak bagi orang, 3 kau bagi orang. Bagi. Apa kau bagi orang untuk dunia kau? Kau beri salam. Apa kau bagi orang untuk dunia kau? Kau beri makan. Kau makan, kau pelawa. Kau mengajak-ngajak sikit sama sikit. Rasa sama rasa. Kemudian kau apa? Kau eratkan silaturahim. Hak orang kan semua tu. Kau bagi itu dunia kau, kau bagi hak orang. Tapi last Allah kata, bagi hak Allah. Yang ketika kau bagi hak Allah ni, orang tadi mungkin tidur semuanya. Wan nasu niyam. Ketika orang tidur, kau bangkit, kau salat, kau beri hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahal ni, sebab itu salat tahajud tu mahal. Pasal apa mahal salat malam ni? Salat tahajud ni mahal pasal kebanyakan orang tidur. Tapi kau ingat Allah ketika orang tidur. Itu yang graf dia turun naik. Doa kau tak ditolak dalam hadis yang sahih. Tak tolak doa orang yang bangun malam dan dia salat dan dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dapat apa bila kau dah bagi hak orang, dunia kau bagi, hak Allah, akhirat kau ingat. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi. Kau masuklah syurga dengan sejahtera, dengan selamat, dengan bahagia. Kau buat 4 tu nanti kau dapat akhirat. Kau buat 4 kau dapat akhirat. Kau cakap nak bahagia dunia dan akhirat, kau jangan lupa 4 nanti dapat akhirat. Jadi itu sebagai permulaan ni. Alhamdulillah pasal cerita salam aja tadi. Mudah-mudahan kita niatkan dalam hati kita ya Mia, nak biasa-biasakan beri salam. Jangan hai-hai bye-bye aja. Angkat telefon, kau menyempat beri salam, sabar. Balik pun bye aja, tak nyempat beri salam gitu ni. Biasakan. Nanti dah biasa, benda tu tak boleh lekang daripada lidah kita. Orang Melayu kata, alah bisa, tegal biasa. Dia dah jadi biasa. Yang keduanya, Mi, Alhamdulillah, cerita nak bahagia dunia akhirat. Kalaulah kita tanya satu dunia, siapa nak bahagia? Angkat tangan tak, Mi? Siapa nak bahagia kalau kita tanya satu dunia? Tentulah semua orang nak bahagia. Itulah naluri kita, Mi. Bahagia tu macam mana? Macam-macam. Kalau dapat sihat, bahagia, Mi. Kalau bangun turun daripada katil, kaki tiba-tiba tak berdenyut-denyut tapaknya, bahagia tak rasa, Mi? Bahagia itu kalau kaki tak berdenyut. Kalau orang pula kaki langsung tak boleh gerak, tiba-tiba boleh gerak, bahagia tak, Mi? Bahagia. Lalu duduk sebelah orang kaki yang tak boleh gerak, kita bangun tidur kaki berdenyut, dia kata kat kita, kaki saya ni sebelah lagi tak boleh gerak, awak cuma denyut je. Bahagia tak dia? Bahagia bila dia bercakap dengan orang lain yang tak ada pula kakinya. Dah kena potong, banyak sangat manisnya. Orang suruh senyum yang manis, dia berlain yang manis, dah kena potong. Dia pun kata, aku punya kaki ni kebas, tak rasa. Duduk dengan orang sebelah, kau tak apa, tak rasa kau ada, kata dia. Aku tak rasa, tak ada, nampak tak ni? Rupanya bahagia tu berbeza, beza. Kita boleh bahagia bila tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita tengok orang yang lebih senang daripada kita, tak keruan kita, Mi. Kejap-kejap hari tu aku tengok kecil aja dia punya urat itu.
Urat apa katnya tu. Sekarang aku tengok dah besar uratnya. Dah pakai ketupat ke apa? Apa ke nama gelang sekarang macam-macam ya. Dulu orang cakap pakai surat aja katanya. Sekarang tak ada surat-surat dah. Sekarang apa biskut Mary ke apa ke kat rumah? Besar biskut Mary. Kita tengok orang yang lebih besar daripada kita, malam tak boleh tidur orang tu, ya Allah. Cuba tengok orang yang lebih susah pada kita, kan aman. Ya Allah, ni nak cakap kat diri sendiri, Mi, saya begitu juga. Manusia kan ada perasaan. Kadang-kadang tak bahagia hanya kerana melihat orang yang lebih berada daripada kita. Betulkan balik niat kita. Maka dengan sebab itu, Mi, kalau tanya siapa nak bahagia, tak ada siapa tak nak bahagia. Cuma cara kita memahami bahagia untuk diri kita je yang berbeza-beza. Maka dengan sebab itu, kan Umi ada doa. Bahagia ni bukan sekadar dunia tapi juga akhirat. Kan Umi doa, Mi, tiap-tiap kali Umi habis solat, bila angkat tangan doa, rata-rata kita mesti ada doa ni dalam doa dia. Walau kita tak pandai nak doa kod Arab panjang-panjang ni, kadang-kadang tak ingat doa kod Melayu je. Ustazah boleh tak? Boleh. Allah faham apa bahasa. Nak cakap apa pun tak apa. Nak cakap macam ni, kabare boleh? Boleh jawab ke? Boleh. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Ikut bahasa apa ni? Weh semangat nak burung. Cakap Jerman ni. Ikutlah bahasa apa pun. Tapi dalam banyak-banyak doa kita tu, Mi, mesti ada sebagai penutup. Orang kata doa ni doa penutup. Kalau imam tu baca doa panjang-panjang, bau kambing dah bau dah, bau nasi dah datang dah, imam punya doa panjang, ya Allah, bila nak berhenti perut dah berbunyi. Tapi bila sampai je kat imam tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalunya orang faham apa, Mi? Dan habis. Doa ada ujung. Doa ada ujung. Dia jadi doa penutup selalunya, ya, Mi. Tapi kalau Mi tahu apa dia punya sebab kepada doa tersebut yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga terkandung di dalam Al-Quran, minta dengan Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana atina, berikan kepada kami, atina fid dunya, pada dunia ini, hasanah, bahagia, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, nanti ke akhirat pun hasanah, dapat kebaikan, jauhkan daripada siksa api neraka, wa qina azabannar. Itu kita mesti masuk dalam doa kita, walau pendek walau panjang doa tu, tak apalah, doa penutup lah. Tapi jangan dianggap remeh pada doa minta bahagia dunia dan akhirat. Jangan dianggap mudah pada doa minta bahagia dunia akhirat dan jauh daripada siksa api neraka. Pasal latar belakang, sebab kepada doa ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat. Latar belakang dia, Mi, atau sebab turun, kita kalau Al-Quran kita kata asbabun nuzul, sebab turun ayat Allah. Kalau hadis, kita sebut asbabul wurud, sebab latar belakang kepada hadis itu. Ada cerita di belakangnya. Apa ceritanya? Ceritanya bila seorang sahabat Nabi SAW datang kepada baginda Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam bahasa yang mudah, apakah doa yang baik, ya Rasulullah? Apakah doa yang mustajab, doa yang bagus, doa yang baik, doa yang diterima? Maka kata baginda Rasulullah SAW, bacalah. Nabi bacakan, sebutkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian sahabat tu tanya lagi, doa apa lagi, ya Rasulullah, yang baik? Ini sifatnya para sahabat ni.
Kita tahu melalui pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni dia suka tanya apa yang lebih baik, apa yang sangat baik. Apakah amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Banyak soalan-soalan yang tanya macam tu. Antara jawapan Nabi SAW, afdalul a'mal ba'dal faraid. Sebab dia tanya, apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Ini keinginan para sahabat nak buat kebaikan ni. Jadi dia punya soalan, apa amalan paling baik? Bukan baik, paling baik. Maka Nabi pun sebut dalam satu riwayat, afdalul a'mal ba'dal faraid. Sebaik-baik amalan selepas kau mengerjakan kefarduan, salat dah, zakat dah, puasa dah, pemisah kata, maknanya kau buat kefarduan, apa lagi amalan yang paling baik? Idkhalus surur ala qalbil muslim. Kau masukkan gembira dalam hati orang Islam. Kau buat orang gembira, tu amalan paling Allah suka. Tadi pagi tadi ni nak pergi nak hantar nak nasi goreng mak ni, pergi bagi kat orang sebelah. Mak masak lebih ni ha. Gembira tak orang? Gembira. Umi dapat pahala? Dapat. Pahala buat orang gembira, pahala sedekah, banyak pahala. Pahala beri makan. Siapa orang yang Umi nak buat gembira tu? Bukan jiran sebelah. Umi hidang atas meja. Umi masak sedap. Oh, jangan main nasi goreng kampung tu. Betul-betul punya sedap tu Umi buat tu. Lada kering bagai cukup. Campur pula lada padi sikit. Kata dia nak pedas sikit. Kata dia ikan bilisnya cukup. Kalau kita beli kat kedai kadang-kadang tak rasa ikan bilisnya. Umi tumbuk ikan bilis. Jangan hancur sangat nak ya. Maknya mengajar buat nasi goreng kampung. Oh sedap. Ikan bilisnya cukup lacan sikit. Katanya kangkung potong-potong masuk situ. Katanya semerbak bau Umi. Ada teringin nak masak? Kita hari ni teringin selalu tengok TikTok lah, tengok YouTube orang masak, teringin nak masak. Tapi teringinnya atas katil aja Umi. Teringinnya dekat kursi tu ke? Lepas tu tak teringin dah. Ami lidah atas meja siapa gembira? Oh, anak makan suka. Suami makan suka. Ada pula ulam-ulam baki tengah hari semalam tak habis. Ulam apa Umi suka ulam apa? Tenggek burung. Ada tenggek burung, mari sini mak nak makan dengan tenggek burung. Buah-buas ada lagi. Tahu tak orang Ampang ni? Makan buah-buas tak? Kan? Susah nak cari Mi ulam-ulam ni. Kau tak ya Mi. Oh makan dengan nasi goreng. Lepas tu Mi cakap dah kenyang. Ini aja ya tengah hari kita. Kau jangan minta lain dah. Gurau lah ya Mi. Buat hati orang senang. Itu antara yang Allah paling suka. Termasuklah contoh lain. Bila ditanya oleh sahabat, apa doa paling baik? Apa doa paling baik? Nabi kata doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dah Nabi bagi, dia tanya lagi, doa apa lagi ya Rasulullah yang paling baik? Maknanya nak banyak munajat Mi. Nak banyak doa, nak minta doa banyak, tak cukup satu. Nabi bagi lagi. Apa doa yang Nabi bagi? Doa tu lah. Bila tanya yang kedua pun Nabi sebut doa tu juga. Dia tanya, ada lagi tak doa yang mustajab yang bagus ni? Nabi bagi lagi. Doa apa Mi? Doa tu lah. Sampai dia kata, tak ada doa lain ke ya Rasulullah? Maka jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang lebih baik bagi seseorang itu apabila dia dah dapat kebahagiaan dunia dan akhirat? Apakah yang lebih baik bagi seseorang itu bila dia dah dapat selamat dunia, selamat akhirat, jauh daripada siksa api neraka? Oh, maknanya bila dah dapat bahagia dunia akhirat, dah merangkumi semuanya. Seolah-olah begitulah Mi. Tapi bukan maknanya Umi dah tak payah doa lain lagi dah. Makan pun dah tak ada doa. Mak dah baca dah tadi, Rabbana atina. Doa makan tak payah. Doa masuk tandas tak payah. Keluar tandas lagi tak payah. Doa nak tidur tak payah. Apa benda tak payah dah. Satu tu je aku ingat. Sudah. Bukanlah maknanya macam tu.
Antara perbincangan ulama bila menceritakan hal ini ialah Nabi SAW ni sifatnya jawami' kalim. Dia cakap padat, dia cakap ringkas, dia cakap sesuai dengan keadaannya. Jadi ada yang berpandangan apa yang Nabi cakap itu sesuai dengan orang yang bertanya itu. Barangkali orang ini ingat dunia, lupa akhirat. Sibuk dengan urusan dunia, berniaga tak berhenti tapi lupa salat, lupa zakat. Jadi Nabi tekankan 3 doa ni supaya menekankan pada diri orang ini ingat dunia, ingat akhirat. Dekat orang lain doa lain Nabi bagi. Dekat kanak-kanak doa lain Nabi bagi. Yang ini pun Nabi bagi doa, yang itu pun Nabi ajar doa. Kan berapa banyak doa kita dapat? Hujan, tak hujan, semua ada doa. Ayam berkokok, tak berkokok, ada doa. Kita je yang tak baca. Jadi bukanlah maknanya dah cukup dah satu ni, aku tak payah dah doa-doa lain. Tapi maknanya tingginya kedudukan doa itu yang merangkumi bahagia dunia, merangkumi bahagia akhirat, jauh daripada siksa api neraka. Maka dengan sebab itu yang kedua, kita nak ingatkan diri kita sama-sama. Saya juga begitu. Walau banyak-banyak doa kita ada, dalam banyak-banyak itu jangan lupa kita masukkan doa Rabbana. Mimi baca sama-sama ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dia jadi doa penutup waktu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Habislah doa kita, ya tak? Kepada yang sama-sama dengan kita dalam FB Live pun, mudah-mudahan yang menonton pun sama-sama dapat membacanya pada pagi ni. Tapi alhamdulillah, itulah kedudukannya. Maknanya hasrat kita hidup atas muka bumi ni tidak ada lain. Apa matlamat hidup kita ni? Allah jadikan kita ni matlamatnya apa? Adakah untuk bahagia engkau di dunia saja? Tak, Allah ada sediakan kepada engkau ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hatara ala qalbil bashar. Aku bagi kau bahagia kat dunia ni. Kau dapat makan tadi, cerita makan. Kau dapat tidur tadi. Kau dapat jalan tadi. Kau dapat datang surau. Kau imarahkan surau kau. Ini untuk akhirat kau. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah asa an yakunu ulaika minal muhtadin. Allah kata orang yang mengimarahkan masjid, surau adalah orang yang beriman pada Allah, orang yang beriman pada hari akhirat. Alhamdulillah mi. Sibuk-sibuk rumah, sibuk-sibuk urusan. Ya Allah, dalam 24 jam, dalam 7 hari seminggu, dalam banyak-banyak tempat. Dapat aku pagi ni ketepikan masa, dapat aku hari ni datang, dapat aku hari ni pergi surau imarahkan. Dalam hati mi, alhamdulillah, banyak-banyak mi. Ni rahmat Allah. Allah kata kau nak dunia, kau dapat dunia. Tapi kau jangan lupa, kau nak bahagia di satu negara lagi, di satu alam lagi, yang mana mala ainun ra'at, mata kau tak pernah tengok dia punya best dia. Wala uzunun sami'at, telinga kau tak pernah dengar keadaannya. Walaupun umi dengan maksud, adakah tak pernah dengar tentang syurga? Dengar. Allah dah bagi gambaran dah dalam Al-Quran banyak. Umi baca surah Al-Waqi'ah tu. Nak rezeki juga. Kata nak rezeki baca surah Al-Waqi'ah banyak. Ya memanglah, tapi dalam tu Allah cerita kau nak rezeki, kau ingat akhirat. Dalam tu ada cerita syurga, dalam tu ada cerita neraka juga. Kan?
Dalam surah Al-Waqi'ah tu Allah menceritakan tentang ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Banyaknya buahnya, air yang mengalirnya. Kedudukannya hebat, membayangkan supaya kita usaha dunia untuk bawa akhirat nanti. Tak mau jadi ashabus shimal fi samumin wa hamim. Tak naklah jadi ahli neraka. Nanti tempatnya dalam api neraka, na'udzubillah, ahli kiri. Nak jadi ahli kanan, ashabul yamin. Walaupun diberi gambaran dah kepada kita, tetapi yang sebenar-benarnya bentuk syurga itu seolah-olah seperti mata kau tak pernah nampak, seolah-olah seperti telinga kau tak pernah dengar yang seumpama ini. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hatar ala qalbil bashar, sampai kau tak terlintas di hati. Dahsyatnya dia tu nanti, seolah-olah seperti tidak terlintas di hati. Mau tak kamu? Mau tak? Kata Nabi SAW. Mau tak kamu tempat ini? Seolah-olahnya begitu. Tak mau tak? Bala ya Rasulullah. Takkanlah tak mau tempat yang namanya syurga. Mata tak pernah pandang. Umi terlintas je dekat hati. Nak makan tu ada. Cuba bayangkan. Bila cerita yang tu kita seronok tapi kadang-kadang manusia ni nak capai bahagia dunia akhirat ni ya, ada godaan-godaannya. Bila ceritakan syurga terlintas, dapat bidadara-bidadari semuanya muda. 20-an semua nak tak balik 20-an. Geraham-geraham semua kuat, nak gigit senang. Mak-mak kita kan katalah, Umi tak boleh kerah ni, geraham dah tak ada, kata dia. Baru kita tahu nikmat geraham kita ya. Bila satu tak ada, susah nak makan. Esok 20-an penuh gigi lah Ada anak kita tu penuh giginya. Maknanya nak makan senang, tidur nyenyak, nak apa ada, hidup bahagia. Tapi bila cakap macam tu, bila Nabi tanya nak ke tak nak, sudah tentulah nak. Tapi Nabi ajar sebut apa? Katakanlah insya Allah. Lepas itu Umi kadang-kadang Umi jumpa kawan-kawan, ada kawan-kawan yang cakap, wah doakanlah kami ya, mudah-mudahan kita jumpa dekat syurga esok. Orang baik-baik ni. Kawan-kawan satu jemaah dekat masjid, dekat surau, dia dah baik lebih daripada adik-beradik kadang-kadang. Pasal 5 waktu jumpa masjid, 5 waktu jumpa surau. Kalau tak 5 waktu pun hari-hari akan jumpa. Jadi dia lebih rapat dengan adik-beradik. Sampai bila dah rapat tu dia kata, wah doakan kami ya, kita doa-doa ya, mudah-mudahan kita jumpa esok dalam syurga. Punya rapatnya hubungan jemaah-jemaah ni Kadang-kadang nak pergi umrah tu adik-beradik tak hantar, orang jemaah ni yang hantar. Adik-beradik satu sana satu sini, hari kerja awak terbang, kita tak boleh nak hantar. Yang hantar siapa? Inilah jemaah-jemaah surau, jemaah masjid. Kadang-kadang yang sakit, yang apa, yang susah apa, semua-semua dulu. Masa PKP tak PKP, orang lain tak boleh keluar, kita sama kita lah. Jadi kadang-kadang bila rapat, ada mereka ni yang sebut, mudah-mudahan kita jumpa ya Kak dalam syurga. Dia kata gitu kan. Saya pernah dengar pasal selalu pergi masjid surau ni, dia orang bercakap macam tu. Saya terharu dengar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah baiknya semua orang. Tapi bila orang cakap macam tu Umi nak nyaut dengan apa? Nyaut macam yang Nabi ajar. Insya Allah. Kerana dengan rahmat Allah yang menyebabkan seseorang itu dapat masuk syurga. Walaupun kau ya Rasulullah, sahabat tanya, ya walaupun aku, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi bila kita cerita tadi, cerita bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia ni macam-macam boleh cerita
Tapi bila cerita bahagia akhirat ni, yang tadi sampaikan, kita bayangkan Nabi menyebutnya keadaan yang indah dalam syurga tu, kita semua nak. Sehingga diajar menyebut bukan nak, tapi katakan insya-Allah. Itu termasuklah bila Umi ni kan ada kenduri-kenduri kan? Dia pergi kenduri kahwin. Orang hari ni kalau pergi kenduri kahwin dalam WhatsApp ke apa, mudah-mudahan berkat anak til jannah katanya kan. Cakap orang putih ada, Arab ada kan. Mudah-mudahan awak bahagia til jannah. Insya-Allah ya nak. Tambahlah insya-Allah tu. Dalam WhatsApp dah tulis dah titik dah. Mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan berkat til jannah titik insya-Allah. Tambahkan perkataan insya-Allah tu. Ini semua dengan izin Allah SWT, dengan kehendak Allah SWT. Bila kita cakap nak bahagia dunia dan bahagia akhirat, nak masuk syurga ni, cumanya kita ni manusia. Kata Abu Lais As-Samarqandi, ada 4 musuhnya. Masa tengah kita dengar ni memang semangat rasa. Rasa nak pergi ambil wuduk dah terus sembahyang duha dah rasa. Mi. Tak Mi? Mi. Dalam Ustazah tak payah cakap, mak aku nak baca Quran dah ni. Kita ni kan cakap je bila tang nak buat tu Mi. Saya ni cakap kat diri sendiri ni Mi. Mujuk diri sendiri. Kita ni kena pujuk diri sendiri Mi. Untuk ingat akhirat. Pujuk diri, belai diri. Jangan lupa akhirat. Kau ni pegang handphone sampai tertidur-tidur dengan handphone tu. Tertidur-tidur ni, handphone sampai puk atas muka. Tengok apa tu agaknya? Saya cakap kat diri sendiri, apa yang kau tengok ni? Allah dah bagi kau senang. Tak sempat sunyi dah Mi. Dulu orang sunyi. Kau tak jumpa orang anak tak balik sunyi. Sekarang ni dah tak payah sunyi. Pasal apa tak sunyi? Handphone ada. Pastikan ada internet aja Mi. Kau tak ada internet, aku balik dengan handphone ni, kata dia. Tak ada line. Dulu budak-budak yang mengadang, kalau pergi kedai makan tak ada internet, mengadang anak kita. Terus berubah muka. Mak tak faham kenapa berubah muka. Ingat makanan yang dia order tak sedap. Rupanya kedai tak ada internet. Baik pergi kedai yang ada internet. Dia tulis kat situ free internet. Ramai orang duduk situ. Pasal nakkan line tu Mi. Kita pun cakap, aku ni Allah dah bagi macam-macam. Dulu tak pandai smartphone. Mana reti FB dulu? Ada. Ada akaun FB. Tak reti FB. Anak balik ni lah mak pakai smartphone ni. Orang buka mak akaun FB ni. Amboi, mak bila dah tahu akaun FB, segala cerita dia tahu. Anak balik, kau tak tahu Cik Jah tu. Mak lagi tahu lagi anak lagi. Dia kahwinkan anak dia lah semalam. Mak tahu mana? Dalam FB. Jangan main. Lagi laju kita daripada dia. Duduk tengok FB lah, habis status orang, cerita orang, kita menengok. Habis cerita aku ni macam mana? Pujuk hati sendiri. Cerita aku ni macam mana? Aku tengok orang masak, seronok. Orang dah masak dah, macam-macam dia masak. Cik Nom, Cik Ni, Cik Ta, Cik apa semua dah ada. Macam-macam Cik Nom masak, Cik tu. Pandai dah bercakap kita ni. Dapur kita je yang tak berasap. Masalahnya dapur tak berasap lagi. Pujuk hati lagi. Dah lah. Aku ni dengan dunia tak salah benda tu. Aku ni nak bagi masa aku ni. Aku mengaji Quran tak sampai tersengguk masalahnya. Tapi kalau tengok handphone, boleh pula. Sampai tersengguk-sengguk punya lama. Tangan sampai semut-semut kadang tu Mi. Tahu semut-semut Mi? Kau gampang cakap apa? NN. N tu semut. NN semut-semut. Tak cakap Melayu kok orang abang ni, tangan NN katanya kan.
Lah kita buat astagfirullahalazim. Aku ni banyaknya ke sini, banyaknya melengkor, banyaknya baring, banyaknya itu ini, banyak aku tak buat ni, mulut tak zikir banyak ni, doa tak panjat banyak ni, niat kadang-kadang salah ni. Astagfirullahalazim. Kerana Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, saya pujuk hati saya, Umi pujuk hati Umi ni. Kita manusia ada salah dan silap. Kita jadikan ruang kita ni untuk rehat dan rawat kita. R&R, ya Mi ya? Tak payah pergi R&R sana, R&R sini. Kita rehat, sambil tu kita rawat hati kita, mudah-mudahan dapat charge balik. Selalu kalau kita cakap pasal charging ni Mi, apa yang kita charge? Umi janganlah tak nak jawab lah, Umi ni tak sama pula kita. Bila cakap charging, apa yang kita tak boleh tak charge Mi? Handphone. Mesti nak full bar, mesti nak 100% selalu, tak boleh kong. Bateri mak ni dah kong katanya kan, tak boleh kong. Kita ni pun tak boleh kong ni. Kita ni pun nak full charge kata kat diri sendiri. Aku sentiasa nak kena beringat ni. Kalau tak mudah lupa kita ni. Sebab Belai Sesamarkan dia kata manusia ni ada 4 musuh. Mudahnya begitulah. Ada 4 musuh. Pertama musuh kita. Walaupun kita dengar syurga tu Masya Allah, memang jadi niat dan doa kita insya Allah. Tapi amalan kita adakah kuat sampai layak untuk masuk syurga? Kita masing-masing tanya pada diri kita sendiri. Atas 4 musuh ni kita kenali supaya kita boleh berhati-hati. Kita kenali untuk kita berhati-hati. Kenali untuk kita beringat-ingat. Pertama kata Abu Lais As-Samarkandi, musuh manusia adalah dunia yang melekakan, dunia yang melalaikan. Bukan tak nak, tapi kadang-kadang bila dah leka, dah lalai. Dulu orang kata tengok TV, sekarang dah tak tengok TV. Mak kalau dapat tengok cerita Hindustan, nasib baik ada iklan babas. Kalau tak terbabas, asar dia. Itulah ini Mi, bukan kat sini. Mi janganlah marah. Itu dekat Venezuela. Dunia yang melekakan. Dunia ni kita perlukan untuk hidup kita. Tak ada cerita, tak ada dunia, tak adalah cerita akhirat. Dunia tempat tanam. Awak tanam kebaikan-kebaikan awak tu, nanti akhirat awak tu adalah dia. Ya, begitulah. Jadi pertama yang jadi musuh nak beringat dalam diri kita ni dunia yang melalaikan. Yang keduanya nafsu. Kita ada nafsu tak? Ada. Makan nafsu tak? Nafsu. Mak tak ada nafsu nak makan nak. Tengah demam badan tak ada selera, tak ada nafsu nak makan. Nak makan pun nafsu. Nafsu yang buruk, nafsu lawamah, nafsul mutmainnah, yang tenang, yang cukup, yang lapang. Kalau makan memang kita ada nafsu makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu jadi nafsu, itu jadi musuh. Bila dia berlebih-lebihan, sebab tu ulama kata elakkan fudulul ta'am, fudulul manam, fudulul kalam. 3 fudul. Jangan berlebih-lebihan ta'am, makan. Kadang-kadang saya pun sama Mi, kena yang kita suka Mi. Aduh, nasi ambeng suka tu. Dapat yang kita suka, asam pedas, gulai, letak bunga kantan, bendi, terung, daun som. Woi, sedap betul. Memang suka, tapi kena tahan-tahanlah, jangan lebih-lebih sangat. Fudulul ta'am, fudulul manam, lebih-lebih tidur. Asal nampak katil, tidur. Tak nampak katil pun tidur. Tak ada benda, tidur. Bangun cakap. Tengoklah pokok tu, tengoklah apa yang boleh dibuat. Tengoklah tu kain tak berlipat. Mari sini mak duduk lipat. Duduklah, apa boleh buat. Gerakkan tangan-tangan, gerakkan kaki, gerakkan mata. Buatlah sesuatu. Jangan tak cukup tidur, bahaya. Tapi jangan berlebih-lebihan tidur tu. Fudulul kalam, cakap banyak. Banyak cakap, banyak salah kita ni. Nanti banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa,
takut tak pergi syurga. Na'udzubillah min zalik. Nak sebut neraka pun takut. Na'udzubillah min zalik. Baik itulah orang Melayu kita diingat-ingatkan, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Berhati-hati cakap tu. Jangan main ikut sedap mulut je. Jadi baik diam. Man samata najah. Siapa diam, dia berjaya. Pasal dia selamatkan lidah dia daripada cakap benda yang tak elok. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Kau cakap benda baik, kalau tidak kau diam. Jadi kalau berlebih-lebihan, termasuk pula dalamnya ada yang tak betul, ada yang salah, ada yang menyakitkan, dan macam-macam. Na'udzubillah min zalik, takut dia menjadi musuh kepada kita. Nafsu yang jadi musuh pada kita. Nafsu yang baik, itu kawan kita. Nafsu berlebih-lebihan jadi musuh bagi aku. Yang ketiga, apa empat musuh kita menyebabkan akhirat suka nak bab syurga, tapi susah nak beramal misalnya. Yang ketiga, godaan syaitan. Setan memang dah buat janji, aku janji. Kerjanya apa? Nak goda kita lah, nak goda kita. Yang tadi nantilah, tidur dululah, belum masih ada subuh lah, nantilah kata. Dah bunyi jam lonceng pun tekan lagi lah. Lepas tu set lagi, bunyi lagi, tekan lagi lah. Ada nafsu, ada godaan syaitan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Dia pula boleh duduk dalam diri kita, seolah-olah masuk dalam pembuluh darah kita. Baik, itulah satu cara untuk kecilkan pembuluh darah, sempitkan pembuluh darah. Tempat sampai setan nak goda ni ialah dengan cara berpuasa. Umi nak angkat salat takbir pun syaitan datang kacau ni. Umi nak buka Quran pun nak buat benda tak baik, buat benda baik pun. Sebab itu mulakanlah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak ta'awuz, banyak-banyak baca, minta jauh daripada godaan syaitan. Yang terakhir satu, dunia melalaikan. Dua, apa tadi nafsu yang berlebih-lebihan. Tiga tadi apa godaan syaitan. Dan yang terakhir empat, kawan yang macam setan dah. Ada kawan, halang kau ni, relax lah, muda lagi, enjoy lah. Kan? Ada yang tukang tarik lah, tarik benda tak elok lah. Ini kena hati-hati. Pilih yang elok, pilih yang baik. Kalau kita kuat, kita dapat tarik dia kepada kebaikan. Kalau kita tak kuat, kita pun hanyut sama dengan dia. Baik, itu kita pesan kat diri kita. Kita bila dah matang, Umi ada ilmu, Umi ada bijaksana, Umi pun boleh dengar, Umi pun boleh pilih. Ini cakap betul ke tak betul? Ini ajak baik ke ajak tak baik ni? Itu je pesan kan anak. Kalau elok ikut, tak elok jangan. Minta jauh daripada kawan-kawan yang boleh bawa kepada tak baik. Anta ma'aman khaliluk, ya. Kita ni melihat kepada saudara kita, ya, sahabat kita, ya. Bagaimana dengan itu kita boleh jadi baik. Dengan itu juga kalau tak kuat, kita boleh jadi tidak baik. Sebaliknya, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan terselamat. Jadi nak dipendekkan cerita, kita dah tahu dah bahagia tu memang kita nak dunia akhirat. Kita dah tahu dah. Bacalah antara doa yang diajar oleh Nabi SAW pada para sahabat. Kita dah tahu dah. Nabi masuk je ke Madinah, dia bagi orang 4 perkara dalam sabda dia untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan akhir sekali sebagai penutup kita pada pagi ni kita ingatlah 7 perkara yang mudah-mudahan kita nak buat supaya kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Umi nak tak 7 perkara tu? Umi larat tak? Umi okey? Walau belum dapat kopi? Bagi saya minum sekejap. Boleh, Yes.
Okey Mi, saya pendekkan 7 tu kepada perkataan yang ada ad-ad di belakang. Semuanya ad-ad supaya saya senang ingat. Ad-ad supaya 7 ad supaya senang ingat. Umi pun ingat, saya pun mudah-mudahan ingat. Aku kalau nak bahagia dunia dan akhirat, walaupun banyak ad-adnya lagi Mi, masa tak cukup. Jadi kita cerita 7 lah dulu. Mudah-mudahan dengan 7 ni saya dapat buat, Umi pun dapat buat, dapat betulkan. Mudah-mudahan kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Apa 7 ad tu? Ad yang pertama, jaga niat. Kita boleh jadi, kita boleh dapat bahagia dunia dan akhirat Mi, bermula daripada niat. Niat mesti betul Mi. Apa niat kita? Kita buat apa-apa kita niat, aku nak dapat redha Engkau ya Allah, nak dapat redha Engkau ya Allah, nak dapat redha Engkau ya Allah. Bila Umi letak niat yang betul kerana Allah, Allah bagi Umi kejayaan dunia dan akhirat. Umi niat untuk akhirat, Umi dapat dunia dan akhirat. Tapi kalau niat untuk dunia je, akhirat tak ada. Tapi kalau niat untuk akhirat, dunia pun dapat sama. Dia cara dia macam tu. Siapa niat untuk akhirat, dunia pun dapat. Tapi siapa niat hanya untuk dunia je, dapat pangkat, nak dapat kaya, nak dapat duit, nak dapat sihat, itu je untuk dunia je. Akhirat kau tinggal. Kau dapat dunia, akhirat tak ada. Kau dapat dunia, akhirat tak ada. Habis kata nak bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang lebih kekal dunia ke akhirat? Akhirat kekal. Yang lebih lama, yang lebih seronok dunia ke akhirat? Akhirat ni. Nabi memberi perumpamaan dunia dan akhirat ibarat mencelup jari ke dasar lautan. Ibarat mencelup jari. Umi pergi laut lah contoh. Kau tak nak laut sungai pun tak apalah. Umi celup. Umi angkat jari Umi. Dia bagi ibarat yang senang kita bagi faham. Ibarat kau mencelup jari ke lautan. Kau dah celup, kau angkat. Ni bahasa saya yang mudah lah, macam kita bercakap begitu. Tengok jari kau. Air yang ada pada jari lebih banyak ke air yang ada pada lautan lebih banyak? Lautanlah lebih banyak. Maknanya kesenangan di akhirat itu dengan ganjaran syurga itu lebih banyak daripada yang ada di jari. Mana lebih tahan lama? Air yang kat tangan, kat jari kering ke air yang di laut yang kan kering dulu? Di jari lah kering, jauh je dah kering. Kat laut dah kering? Tak kering-kering. Maknanya lama, maknanya banyak, maknanya berpanjangan. Sebab itu mak-mak kita kata, tak apalah nak, kalau ada benda mak tak dapat kat dunia, mudah-mudahan mak dapat kat akhirat, kata dia. Ada kesenangan-kesenangan sebagai manusia ni, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tapi dia redalah lepas dia dah berusaha berdoa, kalau Allah tentukan itu pada dia, dia kata tak apa kalau kat dunia begini, mudah-mudahan kat akhirat nanti Allah beri. Sebab di sanalah yang kekal, di sanalah yang pasti. Umi pegang senang kat sini sekejap je Mi. Lepas tu tak ada dah. Ada sahabat saya bila dia sakit, hidupnya senang. Cincin, berlian semua ada. Ketika kita ziarah dia sakit di hospital, dia kata nikmat sihat, dia kata. Sehingga kan kalau sakit ada cincin berlian pun dah tak ada erti. Bila terbaring sakit Mi, ada cincin berlian pun tak ada erti Mi. Padahal tu simpan bukan main dalam kotak cincin berlian, tak perlu simpan berkata-kata. Oh, masuk dalam kunci, dalam laci kunci lagi. Jam Rolex pun tak ada erti. Oh, puluh ribu tu letak kat tangan. Nilai hidup di dunia cuma sementara. Inilah yang kita nak ingat-ingatkan. Tapi kita boleh dapat juga akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah dalam Al-Quran, surah Asy-Syura. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang inginkan, man kana yuridu, arada yuridu, sifat Allah iradah, berkeinginan.
Maknanya Umi dah buat belum? Belum. Umi baru letak ingin dalam hati. Nak. Tu orang Melayu kata, nak 1000 daya. Kalau tak nak 1000 dalih. Pokoknya letak niat, letak nak. Maknanya siapa yang nakkan akhirat, man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang inginkan harsa, keberuntungan akhirat, nu'ti minha. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Allah akan tambahkan keberuntungan baginya. Kau niat untuk akhirat, dunia pun kau dapat. Itu maksudnya. Jadi kalau Umi masak, Umi sidai kain, Umi pergi pasar, Umi selalu letak dalam hati Umi niat. Umi hantar cucu, Umi ajar cucu ngaji, apa pun Umi buat. Jangan kata niat tu untuk solat saja. Memang solat tu dah terang-terang niatnya. Tak ada niat tak sah solat Umi. Usalli dah niat dah. Tapi lain-lain yang Umi buat ni. Umi datang ke surau, Umi niat. Ya Allah, tangku aku buat ni cari redha Kau, ya Allah. Nak cari keampunan Kau, ya Allah. Kerana antara orang yang nanti yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang ada hari yang tidak ada naungan, pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah SAW, 7 golongan yang diberi perlindungan pada hari tidak ada perlindungan. Salah satu daripadanya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Individu, seseorang lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Masjid ada dalam hati dia. Cuba bayangkan, kita yang selalu ada dalam hati kita ni siapa ni? Yang selalu teringat je, ada je dalam hati kita. Siapa ni? Anak kita, ya. Nanti mak kalau anak duduk asrama ke kerja tempat lain ke, mak fikir anak. Macam mana dia ada je kat hati kita. Suami, ya Mi ya. Dah meninggal pun dia. Tapi ada tak kat hati Umi? Ada. Umi baca doa. Umi buat apa-apa sedekahkan. Ingat, ada je dia dalam hati. Walau dia dah tak ada depan mata, dia dah meninggal pun, tapi duduk dalam hati. Bayangkan kami, satu lagi yang ada je dalam hati kita. Lagi yang ada je dalam hati Umi, salat. Selagi tak salat tu macam tak kena je. Ada je dalam hati. Apa lagi nak ada je dalam hati? Quran. Kalau tak dapat buka Quran tu, kat sini Quran tu. Umi jangan bayangkan bila tak dapat Quran tu kena buka aja baru dapat baca. Umi bayangkan, kalau tak dapat buka, kata kalau Umi kelepakkan, kepenatan sangat ke, tak sihat esok ke, terbaring esok ke, tapi Quran ada dalam hati, kat sini dia. Apa Umi nak baca? Ayatul Kursi ingat baca, Fatihah ingat baca, segala ayat lazim Umi ingat baca, supaya jangan sampai Quran tak ada di dada, tak ada dalam hati. Dan satu lagi orang yang dapat perlindungan pada hari tak ada perlindungan, orang yang dalam hati dia tu ada masjid. Susah ni, ada masjid. Tapi orang yang dah biasa pergi masjid, dia automatik ada dalam hati dia. Lama mak tak pergi masjid, dia pergi rumah anak dia, balik Johor, pergi Melaka, pergi Kelantan, pergi mana, duduk rumah anak dia, lama tak pergi masjid. Mak tak boleh lah, bawa lah mak pergi masjid. Tak apalah mak nak balik lah, balik Ampang. Mak selesa lah ke Ampang, mak senang nak datang surau Al-Amin. Dia dah biasa hati dia kat situ. Bukanlah maknanya hari-hari ni kita pun ada urusan kita Mi, orang perempuan ni macam-macam halnya tak Mi. Tapi kata kalau dah lama tak datang terasa. Ni nak ada benda tu dalam hati. Lama sangat aku ni tak pergi masjid. Lain dah rasa. Abang itu barangkali masa PKP hari tu tak dapat pergi masjid, orang bising, orang menjerit. Tapi bila dah boleh pergi masjid, dah datang pula.
tu Masya Allah. Gitu kan. Dia betul ke hati tu nak ke masjid ke apa? Cakap balik kat diri sendiri. Aku ni nak ke masjid. Itu syukur. Bila surau buat program, orang tergerak nak ke masjid, lama-lama jadi sayang nak datang ke masjid. Ini penting. Balik-balik pada cerita kita tadi ni. Jadi yang pertama, kata Allah Subhanahu taala dalam surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harsal akhirah", siapa yang inginkan keberuntungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, nanti Allah tambahi keberuntungan baginya. Siapa yang nak keberuntungan dunia je dia ingat, akhirat dia lupa, tak laksana tanggungjawab dengan Allah, maka dia dapat dunia, nu'ti minha, kamu dapat dunia kamu, wala fil akhirati min nasib, tapi tak ada bahagian lah di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Kita cerita nak dunia, nak akhirat. Satu, niat. Jadi selalu letak niat yang betul dalam hati kita. Aku nak dapat redha Engkau ya Allah, aku nak dapat redha Engkau ya Allah. Redakan amalan aku, terima amalan aku ya Allah. Betulkan hati aku. Cakap gitu, pujuk hati kita. Betulkan hati aku ya Allah. Jangan lain-lain, jangan nak suruh orang pujilah, orang angkatlah, apalah. Jangan. Kalau kita niat untuk Allah, kita dapat lain lagi. Orang datang sayang, orang suka, orang apa, orang ulur, orang beri, orang bantu. Kita niat untuk Allah, lain-lain datang. Begitu ke kita besarkan anak kita ni? Jangan niatkan aku besarkan kau, esok kau bayar semua ni. Aku dah belanja kau macam-macam, esok kau belanja tinggi, bagi mak bulan-bulan. Tak payah. Kita niat, aku besarkan kau ni tanggungjawab aku nak cari rida Allah. Anak kita akan cari kita. Keikhlasan kita membesarkan anak tu akan dibayar dengan benda yang kita tak sangka pun. Padahal kita susah jual kuih dulu. Anak kita boleh senang, dan dia senangkan Umi. Tiap-tiap tahun hantar Umi pergi umrah. Dia senangkan Umi. Umi nak apa Umi? Ni kenapa tak ada ni? Kipas ni dah rosak Umi. Datang bawa ke Umi kipas. Macam-macam. Ada Umi niat dulu, aku besarkan kau nak dapat kipas. Tak ada. Tapi niat kerana Allah. Apa-apa pun niat kerana Allah. Tu niat yang pertama. Yang keduanya, taubat ni. Taubat ni. Kita banyak dosa Mi. Minta ampun Mi dengan Allah SWT. Nak dapat bahagia Allah, Allah bagi sentiasa Mi. Hatta kita tak bangun subuh pun dapatkan. Tak bangun subuh pun dapat makan nasi goreng kampung ni tadi. Dah. Allah sayang lagi, bagi peluang kau makan lagi. Aku tak ambil kau punya nikmat lagi. Nak suruh kau cepat taubat, bagi kau peluang kau minta ampun. Allah Maha Pemurah. Baik itu banyak-banyak minta ampun dengan Allah Mi. Antaranya bacalah istighfar, ya. Banyak-banyak istighfar. Antaranya kalau boleh kita buatlah solat sunat taubat. Sholli sunat taubati rak'atain lillahi ta'ala, ya. Sehingga ulama bincang masa mana nak buat solat taubat. Mana-mana masa pun tak apa. Orang nak taubat jangan disusah-susahkan dia. Nak baca surah apa, rakaat pertama apa, rakaat kedua apa, bacalah ikut caranya. Apa-apa surah pun tak apa. Kalau tak baca surah, sah tak Mi? Sah juga. Yang jangan tak baca ialah Al-Fatihah. Pokoknya nak buat, nak taubat, niat. Mudah-mudahan ya Allah, apalah dosa-dosa aku dulu, muda-muda dulu, apa benda lah yang aku tinggal, apalah yang aku jahat, aku nakal, aku semua dulu, ya Allah kau ampunkanlah. Ampunkanlah. Apa lagi cara nak taubat Mi? Ni sedekah, surau dia tabung, masuk. Dia tak tulis kat situ minimal RM50 tak ada. Masuklah, berapa yang boleh masuk Mi? Orang yang bersedekah, Allah gugurkan dosa dia. Cepat mana Allah gugurkan dosa dia tu? Secepat api pada air padamkan api. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah boleh menggugurkan dosa-dosa kecil, maknanya seperti air
memadamkan api. Itu kita kata, aku ni nak taubat, macam mana aku nak taubat? Aku boleh istighfar, aku boleh solat taubat, tinggalkan benda yang tak elok aku pernah buat. Mana-mana boleh aku sedekah, bantu sedekah. Niat dalam hati, ya Allah terima sedekah ni, ya Allah gugur dosa ni, ya Allah. Itulah kita nak dapat bahagia dunia akhirat. Yang ketiga buat, nak kena laju lah mi, dah pukul apa dah ni mi. Dah habis masa dah ni mi. Oi. Yang ketiga buat ya mi ya. Kita cakap banyak-banyak tapi tak buat, tak jadi ya mi. Tapi satu daripada musuh nak buat ni adalah sifat malas. Malas. Tahu malas? Aku malas. Aku kena penyakit malas. Kalau dah malas, kau ceritalah macam-macam, aku tahulah macam-macam. Tapi kalau saya malas, malas ni musuh mi. Pasal itulah Nabi ajar doa elak malas. Mi baca doa ya. Apa ni ingat malas tu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan aku daripada lemah dan malas. Bangun-bangun. Sebab itu saya kata kena selalu pujuk diri kita, pujuk diri kita. Bangun ti, ambil Quran ti, bangun ti, buat ti apa-apa, bangun ti, tengok kemas ti, bangun ti, pergi, buat ti, buat. Malas. Tapi ada ketika tu malas tu bukan dia malas, tapi kerana tak sihat. Itu lain mi. Badan Umi tak sedap, tak kuat, jadi Umi tak dapat nak buat. Sebab itu kesihatan ni penting ya. Saya baru baik demam juga mi. Bila demam mi seminggu tak daya mi. Begitu juga mi, yang menyebabkan kita macam malas tu ialah mungkin kerana kepenatan. Kalau terlalu exhausted pun akhirnya kita lepak, letih. Mana Umi perlu rehat, rehat. Tapi ingat beza antara rehat, beza antara sakit dengan malas. Jadi banyaknya aku ni sakit ke, banyaknya aku ni kepenatan ke. Umi mungkin boleh bagikan air dekat yang batuk tu, sian. Ada daya okey. Ke ataupun penyakit yang ni. So yang ketiga, aku nak bagi dunia akhirat, aku kena buat. Tak ada cara lain, aku kena buat. Sebab itu Allah Subhanahu Taala memerintahkan kita solat sampai tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring dengan mata mi, sampai macam tu nak suruh buat. Ya. Jadi yang ketiga buat, maknanya kita cubalah semangatkan diri kita untuk buang penyakit malas. Tapi bukan maksudnya tak ada rehat dan sebagainya. Yang keempat, solat ni, solat. Nak cakap kat diri sendiri, solat. Setiap kali kita doa, kita habis solat, kita doa, antaranya dalam sujud akhir Umi tu, benda yang Umi nak minta. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala, aqrabul abdu ilayya wa huwa sajidun. Paling dekat hamba aku dengan aku adalah ketika dia sujud. Antara tempat-tempat yang mustajab berdoa adalah ketika dia sujud. Tapi dalam hati, jangan lafaz, nanti lebih rukun qauli. Masa Umi sujud akhir tu, antara Umi doa yang Umi nak minta benda-benda penting, seperti kuatkan iman aku, seperti ampunkan dosa aku, seperti kuatkan aku kekal mendirikan salat. Cakap kat diri kita macam tu. Kekal aku dan zuriat aku mendirikan salat. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Sampailah kepada hari ini. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Ibrahim ayat 100 ya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Umi bila doa nak solat plus zuriat Umi. Maknanya bukan aku jadikan solat, tapi sampai zuriat aku, bayang anak, bayang cucu, bayang cicit, semua kekal dirikan solat ni.
Jadi kita dapat bahagia dunia akhirat kalau kita jaga tiang agama ni, iaitulah solat. Esok pun kalau Allah nak hitung banyaknya Umi buat atas dunia ni, pertama yang masuk row perhitungan Umi tu, yang duduk depan sekali, dia lepas tol, yang lain baru boleh lepas tol. Selagi dia sangkut kat tol tu, kereta lain tunggulah situ, pergi kena pusing reverse balik cari jalan lain, tak boleh lepas kita. Kalau dia yang depan tu tak lepas, dia tu adalah salat. Ibaratnya begitulah. Amalan saya yang paling depan sekali cakap kat diri, esok yang Allah nak nilai, walau macam-macam aku, orang mana aku tak tolong, orang meninggal mana aku tak pergi ziarah, orang susah mana aku tak datang bantu, tapi kalau dengan Allah ini tidak sujud ke sejadah, aku tak betul. Mesti jaga tiang ni. Tiang ni kalau robohlah semua. Iaitulah yang keempat, salat. Jadi selalu doa Umi, dalam banyak-banyak doa penting Umi tu, jangan lupa masukkan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku orang yang kekal ya Allah, dirikan salat, dan juga zuriat aku, terimalah ya Allah akan doa ni. Jadi itu kita ingatkan diri kita. Yang kelima, ibadat ni. Ibadat ni ada ibadat khusus, ada ibadat umum. Mi masak boleh jadi ibadat, mi sidai kain jadi ibadat, mi pergi pasar boleh jadi ibadat. Kita nak semua kita punya amalan dunia ni, nampak hal dunia ni, dia jadi ibadat bagi kita. Ada orang pergi pasar juga tapi tak jadi ibadat. Pasal apa tak pergi pasar tak jadi ibadat? Agaknya sebab apa pergi pasar tak jadi ibadat? Jadi maksiat pula pada dia. Pasal apa pula? Bukan ke dia pergi pasar beli barang bagus apa semua? Barangkali duit yang dia belanja bukan daripada yang halal. Barangkali dia ada ambil lebih daripada yang sepatutnya. Kali ada tipu. Barangkali dia sibuk dekat pasar sambil dia membawang, beli bawang dan membawang sekali. Beli bawang, beli belacan, beli segala, dia pun membawang sekali kat situ. Pergi pasar dapat dosa pula, bukan pergi pasar jadi ibadat. Dia duduk kat pasar berjam-jam sampai dah pukul 4, kejap lagi sampai depan rumah dah azan asar. Zuhur tak semayang, kau pergi pasar je. Mana zuhurnya? Takutnya rupanya pasar jadi pasar aja. Pasar tak jadi ibadat. Tapi pergi pasar jadi ibadat. Macam mana pergi pasar jadi ibadat? Duit beli duit halal. Pergi tak membawang orang, balik bawa bawang tapi tak bawa bawang orang. Pergi niat nak masak sedap untuk suami, untuk anak-anak, rumah berasap, ada orang makan, nak bagi orang gembira. Aku nak makan benda yang berkhasiat, pergi pasar cari makanan berkhasiat, cari buah bagus, cari telur, cari apa, badan aku sihat. Balik ni sekarang tengok kalau dah zuhur, tinggal dulu. Kalau patut aku nak solat dulu, kau jerang-jerang dulu, sambil tu aku nak solat dulu. Mesti tegas dengan diri kita. Seolah-olah gitu ya Mia. Tak boleh kau tinggalkan tu dulu, tutup, masuk freezer dulu. Kalau takut kucing makan ikan kau, simpan dulu, kau pergi salat dulu. Dah salat, hati dah tenang. Aku masak jadi ibadat, pergi pasar jadi ibadat, sidai kain jadi ibadat. Itu sambil sidai pula Allahumma salli ala Muhammad. Ada mi Allahumma salli ala. Tak sedar, 2 bakul habis dah sidai. Sambil sidai Allahumma salli ala Muhammad. Sambil sidai la ilaha illallah. Sambil sidai subhanallah. Ada mi ya. Jangan, tak nampak, kita tak tahu orang sidai kain tu. Dia sampai berzikir orang kali. Dia tak bawang, dia berzikir ni. Banyaklah kain dia, banyaklah ingatan daripada Allah. Sibukkanlah kiraman katibin. Mudah-mudahan ni tutuplah mata esok. Terimalah ya Allah, terimalah. Nampak macam sibuk urusan dunia, tapi urusan dunia jadi ibadat.
Yang keenam, nak dapat berkat. Macam mana nak dapat berkat? Kalau yang kita buat tu halal, niat dah betul, kemudiannya halal. Jangan kita makan orang punya, jangan ambil, jangan tipu, jangan apa dalam hidup kita. Cakap aku tak nak kaya dengan cara menipu, aku nak amanah dalam hidup aku. Aku nak jujur dalam hidup aku. Nak rezeki yang datang masuk ke handbag kita tu adalah rezeki yang halal. InsyaAllah Allah gandakan. Walaupun tak nampak duit tu bertambah tapi cukuplah. Bolehlah itu, bolehlah ini, tak adalah sesak sangat. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita cari itu bukan banyaknya saja. Yang kita cari yang lebih utama adalah berkatnya. Yang terakhir dah ya Mia, nak tutup ya Mia. Banyak munajat. Oh tadi dah cerita doa dah. Dunia kita ni tak ada lain Mi, mulut ni minta aja Mi, minta aja. Kalau dengan orang-orang menyampah ni, minta aja. Kau ni asyik minta aja, menyampah orang lagi Mi. Tapi yang kita nak minta aja ni kepada Allah. Makin kita minta, makin Allah sayang ni. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Makin kau ingat aku minta dengan Allah, salah satu cara kita ingat Allah. Makin Allah dekat dengan kita. Ya Allah, kuatkan iman aku. Ya Allah, kuatkan aku nak solat. Ya Allah, sihatkan kaki aku supaya aku boleh solat. Yang tadi kaki kebas, yang tadi kaki NN, yang tadi kaki tak rasa, Umi sambil pegang kaki tu Umi selawat. Umi niat, ya Allah sihatkan, walaupun tak sekuat macam aku 40-an, tak sekuat macam aku 30-an, tapi aku boleh solat ya Allah, aku boleh solat ya Allah. Kalau ditakdirkan memang dah tak boleh, memang solat duduk minta apa, bagi aku boleh solat ya Allah, bagi aku boleh solat ya Allah. Begitu. Saya nak kuatkan hati saya Mi, saya nak pujuk hati saya. Mudah-mudahan Umi pun sama. Jadi antara doa kita nak munajat yang terakhir, itulah yang kita baca di awal tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Mudah-mudahan ya Mi, kita doa dengan Allah SWT, berkat niat Umi yang baik, berkat taubat Umi, berkat Umi buat lawan malas kita, berkat Umi solat, Umi jaga, berkat semua yang Umi lakukan di dunia untuk jadikan dia sebagai ibadat, berkat Umi harapkan berkat dari Allah, jaga kehalalan sumber pendapatan kita, jaga nilai diri kita, jaga amalan kita, jaga lidah kita, semuanya nak berkat dari Allah. Dan yang terakhir sekali, banyak munajat dengan Allah, banyak doa dengan Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah siapa yang minta, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kau mintalah, nanti aku tunaikan. Ud'uni astajib lakum. Kalau tak munajat, tak minta, macam mana nak dapat? Jadi dah buat dah tu, sebab itu munajat tu last sekali. Dah buat, dah salat, dah ibadat, dah jaga berkat, dah jaga niat, dah taubat. InsyaAllah last sekali, bukan lo minta aja, tapi 6 ke atas dah buat. Tak jadi. Buat semua tu, sambil buat 6 tu, munajat sepanjang masa. Bukan dah habis buat nak munajat, tak. Sepanjang masa munajatlah. Mudah-mudahan dapatlah ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey Mi? Dah lah ya Mi ya? Cukup ya, nak balik masak nasi goreng kampung. Sekadar tu saja ya Mi ya. Sempat lagi aku nak pergi pasar. Adik Mi, saya minta maaf tau Mi, kalau adalah apa-apa saya gurau-gurau usik-usik Umi ya. Barang tak sedap pada rasa, barang tak sedap didengar di telinga, barang tak selesa dipandang di mata, semuanya adalah kelemahan saya. Yang baik dari Allah yang Maha Esa, yang kurang itulah saya. Saya minta ampun, minta maaf Mi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kebaikan, kesejahteraan, keberkatan dalam diri Umi sekeluarga, diangkat darjat Umi sekeluarga, digugurkan dosa Umi sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang yang layak mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza
وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.